Untuk perkembangan dari Sabah, kita bersama Rozilawati Asik. Antara fokus hari ini, kepentingan parti lokal sebagai teras kerajaan negeri. Terus dengan laporannya. Silakan. Baik Sahih, hubungan erat yang sedia terjalin antara kerajaan negeri ini dengan kerajaan persekutuan perlu terus diperkukuh atas dasar kerjasama antara kerajaan, bukan hubungan dalam gabungan parti politik semata-mata. Timbalan Setiausaha Agung GRS Dato' Wan Mizan Muhammad Ali berkata pendekatan itu terbukti berkesan menerusi penggubalan Akta CCUS 2025 yang hanya terpakai di Semenanjung dan Labuan selepas mengambil kira pandangan Sabah dan Sarawak. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup berkata demikian ketika merasmikan persidangan tahunan GRS bahagian Melalap di Tenem. Dato' Armizan turut membandingkan proses penggubalan itu dengan Akta Laut Wilayah 2012 yang mengehadkan kuasa negeri kepada 3 batu nautika namun tidak dibantah oleh kepimpinan Sabah ketika itu. Tegasnya pendekatan antara kerajaan yang lebih seimbang hari ini perlu dikekalkan demi kepentingan rakyat dan negeri Sabah. Dewan Undangan Negeri Dun Melalap dijangka terus berkembang pesat selari komitmen kerajaan negeri yang berteraskan kepentingan rakyat di peringkat akar umbi. Kerajaan negeri yang diterajui parti lokal seperti Gabungan Rakyat Sabah GRS membolehkan suara rakyat dibawa dan dibincang dengan lebih berkesan bersama kerajaan persekutuan. Lebih banyak kesinambungan pembangunan dan juga hala tuju di kawasan ini akan dapat dibangunkan. Kerana kita masih memerlukan satunya institusi pengajian tinggi yang kita cadangkan di kawasan pertanian Lagut Seberang. Kerana sudah timbul minat di kalangan anak muda. Dato' Jamawi turut menjelaskan SUDC akan terus memainkan peranan strategik sebagai pemacu pembangunan bandar dan luar bandar, termasuk penyediaan perumahan mampu milik, pembangunan semula kawasan bernilai tinggi seperti Pekan Melalap serta galakan pelaburan domestik dan antarabangsa. Katanya agenda pembangunan ini bukan sahaja melibatkan aspek fizikal tetapi turut menitik beratkan kebajikan rakyat, peningkatan taraf hidup dan penyediaan kemudahan asas lebih baik. Mesyuarat kedua penggal kelima Dewan Undangan Negeri Dun Sabah ke-16 yang berlangsung esok selama 2 hari dijangka menjadi tumpuan. Ia berikutan ramai mengaitkannya sebagai persidangan terakhir sebelum pembubaran Dun Sabah. Magdalena Dipol ada laporannya. Persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah kembali berlangsung. Kali ini membuka tirai pensyuarat penggal kelima Dun ke-16. Ia bukan sekadar mesyuarat rutin tahunan tetapi detik penting menjelang penutup tirai pentadbiran semasa. Mengikut Perlembagaan Negeri, sekurang-kurangnya 3 persidangan perlu diadakan setiap tahun. Mungkin yang menjadi kegairahan orang tentang persidangan kali ini, banyak yang mengandaikan atau merasakan ini adalah sidang yang akhir sebelum pembubaran. Itu saya yang jadi dia punya hype sikit lah. Kalau bubar selepas ini dia jadi sidang yang terakhir untuk penggal ini. Tetapi kalau belum bubar, kita mana tahu ada lagi sidang ketiga untuk memenuhi kehendak perlembagaan. Kebiasaannya sidang kedua ini selalunya ialah perbekalan tambahan. Kita juga ada 3 rang undang-undang yang lain lah. Satu mengenai perhutanan, iaitu pindaan. Satu lagi SST, juga pindaan. Dan satu lagi undang-undang baru RUU mengenai perubahan iklim dan tadbir urus karban. Sidang Dun bukan sahaja mengangkat isu-isu penting melalui pembentangan rang undang-undang, malah menjadi cerminan kepada kedewasaan demokrasi. Sikap imparsial dan tegas serta keseimbangan ruang bagi pihak kerajaan mahupun pembangkang sentiasa dititikberatkan.
Usaha berterusan memodernkan sistem perundangan turut dilaksana melalui penggunaan teknologi serta reformasi tata cara persidangan. Seperti siaran secara langsung menerusi media sosial bagi membolehkan rakyat menyaksikan perjalanan persidangan secara real-time sekaligus melihat ketelusan sidang Dewan. Kalau saya pun sebagai adun, saya akan menjaga tertib saya juga. Sebab saya tahu saya diikuti secara langsung oleh orang ramai kan. Jadi tertib-tertib dalam sebagai adun tu saya berjaga-jaga jugalah. Sebagai medan suara rakyat, DUN Sabah kekal menjadi platform penting dalam membentuk masa depan negeri. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi generasi akan datang. Magdalena Depol, RTM. Nilai jualan RM100,000 disasar dalam program Road to Hari Peladang Penternak dan Nelayan Kebangsaan HPPNK 2025 di Tawau. Program 2 hari bermula semalam itu turut menyasarkan kehadiran 20,000 pengunjung. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Ata Joseph Kur berkata HPPNK 2025 mengiktiraf peladang, penternak dan nelayan yang berusaha membekalkan bekalan makanan kepada rakyat dan negara. Ia sekaligus menyuntik semangat golongan itu untuk terus memastikan lanskap agro makanan negara berada pada tahap terbaik. Pada tahun ini dia cukup istimewa bagi Sabah sebab ini merupakan kali pertama sejak 30 tahun HPPNK ini datang ke Sabah dan Sabah diberi peluang untuk menjadi tuan rumah. Kali terakhir Sabah menjadi tuan rumah adalah pada tahun 1995. Sabah ini negeri yang besar, sangat luas dan sangat besar potensinya, khususnya dalam sektor pertanian, perikanan dan juga peladangan. Terdahulu beliau menyempurnakan majlis pelepasan konvoi bermotosikal yang menjelajah 18 daerah di Sabah. Ini termasuk Suk, Sandakan, Pensiangan, Keningau, Papar dan destinasi terakhir di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah di Kota Kinabalu. Program Maharajan Persuratan dan Kesenian Islam Nusantara Sabah merupakan platform memartabat kesenian dan persuratan Islam serantau serta memperkukuh ikatan budaya Nusantara. Sempena program turut dilancarkan Sekretariat HAT untuk Nusantara yang disempurnakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Telah saya lancarkan tadi Sekretariat HAT untuk Nusantara, yang mana Sabah akan menjadi sekretariatnya untuk menganjur, menyelaras, membimbing dan menambah baik usaha-usaha memperkasa khat atau kaligrafi Islami di peringkat Nusantara, malah peringkat dunia insyaAllah. Beliau ditemui media selepas penangguhan program Maharajan Persuratan dan Kesenian Islam Nusantara Sabah di Dewan Sri Wawasan Kampung Pimpin Membakut. Program 3 hari ini diisi dengan program Bicara Tokoh, Perkampungan Khat Sedunia, Forum Perdana Ehwal Islam, Nadua Persuratan Islam, Pertandingan Kesenian Islam dan Tamasya Berbalas Pantun. Dilengkapi capaian internet berkelajuan 1 gigabit per saat, akses yang mudah dan pantas, persekitaran yang kondusif dan selamat menarik minat golongan pelajar memilih perkhidmatan di Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Simsim Sandakan. Wartawan Saleh Jikri ada perkongsiannya. Bagi 2 pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Sandakan, Nadi banyak membantu meningkatkan prestasi akademik mereka. Dapat membantu saya dalam pembelajaran melalui capaian internetnya tinggi. Saya sedang cari sumber rujukan melalui internet dalam talian. Saya ada mengikuti program yang disediakan oleh Nadi iaitu Dilia yang bermaksud Digital Learning. Digital Learning ni sangat bergunalah, sangat membantu dari segi pembelajaran. Nadi turut mencari tumpuan pelajar institusi pengajian tinggi mendapatkan informasi berkaitan pendidikan maupun peluang kerja. Boleh memprint segala borang yang macam borang beasiswa, borang untuk sambung belajar.
Ibu bapa pula bersyukur kerana selain membantu meningkat prestasi kecemerlangan anak-anak, Nadi Simsim turut memberi manfaat kepada komuniti setempat. Lainnya pun kuat, mudahlah untuk dia belajar. Kalau di rumah susah, lainnya tidak kuat. Tapi selama ada Nadi ini, senang untuk dia belajar. Apa yang dia cari, semua mudah. Dia dapat cari bahan untuk belajar, apa semua kan. Ada perkembangan lah dia punya pembelajaran yang sebelum ni sama yang selepas dia ke Nadi. Kalau bagi kami macam ibu bapa ni, di sini kami boleh cari bahan juga untuk apa yang kami perlukan. Kalau yang dulunya tu takut tekan mouse, takut meletup. Sekarang dia boleh sudah duduk sama rata dengan anak-anak yang memang celik IT. Nadi merupakan salah satu inisiatif pemberian perkhidmatan sejagat dengan menekankan 3 objektif utama, iaitu capaian internet kolektif, memperkasa komuniti dan sibaran maklumat. Nadi Simsim merupakan nadi pertama di negeri Sabah yang dilengkapkan dengan internet berkelajuan paling tinggi, 2 kali ganda kelajuan internet di Parlimen Malaysia. Jadi dengan kelajuan internet yang sangat laju ini, banyak kemudahan. Pusat Nadi Simsim terletak di pinggir Bandar Sanakan dalam perkampungan atas air Kampung Simsim. Mula operasi pada 22 Oktober 2019 dengan 1,339 ahli berdaftar sehingga kini. Usaha mendapatkan jurang komunikasi bandar dan luar bandar sudah berjaya dilaksanakan, termasuk menyebar luas kemudahan jalur lebar kepada rakyat di serata negeri ini. Kurang ilmu pengetahuan bukan lagi alasan, semuanya terletak di hujung jari anda. Hanya tepuk dada, jangan tanya selera anda, tanyalah ke mana hala tuju masa depan anda. Sari Jikri, RTM. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Terima kasih Rozilawati Asik.